وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Hai sekalian sahabat-sahabat hamba Allah yang dikasihi, yang dirahmati, yang dirindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji dan puja kita rafakkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Jalla Jalalah. Di atas kurniaan Allah kepada kita, kita masih lagi boleh bersama-sama, duduk bersama-sama, bersua wajah. Walaupun tak sempurna, kepala saja, masing-masing ada muka saja. Ada juga, no? Ada juga kepala saja pun. Alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat yang tak pernah putus. Allah Ta'ala bagi macam-macam cara, macam-macam jalan, macam-macam saluran untuk kita terus bersama kerana Allah. Kita berkumpul kerana Allah. Kita berpisah kerana Allah. Dan moga-moga Allah jadikan perhimpunan kita dan perpisahan kita ini adalah satu rahmat yang mana ikatannya akan terus berkekalan hingga sampai akhirat nanti. InsyaAllah ta'ala. Itu di antara impian kita lah. Bukan sekadar di sini, tapi kita nak berukhuwah hingga sampai akhirat. Seperti mana kata Imam Syafi'i, kita akan bertemu. Kita akan bertemu sesama kita di sana nanti. Saling kenal mengenali, ingat mengingati. Andai ada amal dan iman. Jadi hari ini kita akan terus membicarakan berkenaan dengan iman. Hari ini pembahagian iman ataupun tingkatan iman. Iman itu terbahagi 3 bahagian. Ini tingkatan iman itu sendiri terbahagi kepada 3 bahagian.
muka surat 57, kitab Al-Jawhar Mawhub, yang mana kita berhenti pada minggu yang lalu, iaitu segala amal seperti mana yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar ataupun Imam Hanafi, yang mana ataupun nama sebenarnya Nu'man bin Sabit. Dia kata pendapat dia iman tu tak bertambah, tak berkurang katanya. Kecuali dia kata hanya pada tasdik saja yang berbeza-beza. Ada tasdik orang tu, tasdik dia tasdik taklik. Ada tasdik muayyan, ada tasdik ilmu. Nah, itu terpulang terletak kepada tasdik. Maksud tasdik ini membenarkan di dalam hati dengan cara yang berbeza-beza. Orang ada ilmu membenarkan dalam hati dengan kewujudan Allah dan Rasulnya macam lain. Orang yang tak ada ilmu membenarkan dalam hati dia dengan kewujudan Allah dan Rasulnya macam lain. Orang yang ada musyahadah macam lain. Dan begitu juga seterusnya, dia kata iman itu sendiri ada beberapa peringkat. Ada beberapa peringkat. Yang mana insya-Allah dia kata di sini, ketahui olehmu bahawasanya iman itu ada 3 bahagian, 3 peringkat. 3 peringkat. Yang pertama, peringkat bertambah dan kurang, iaitu iman segala umat ini daripada manusia dan jin. Kita tahu kita adalah satu umat manusia dan juga jin yang telah Allah Ta'ala utuskan di muka bumi ini sebagai khalifah. Kita diutuskan sebagai khalifah. Dan kita mengakui serta kita percaya bahawasanya bukan kita satu-satunya manusia yang menghuni di muka bumi ini. Sebaliknya kita berkongsi dengan satu lagi jenis makhluk yang tak nampak pada pandangan mata, tapi tahu ada kewujudan mereka, yakni jin. Macam Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, perbezaan penciptaan Allah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dijadikan manusia itu daripada salsalin, tanah liat. Tanah liat kal fakhar, seperti tembikar. Yang ni Allah Ta'ala sebut kita ni dibuat daripada salsal. Tanah liat yang dicanai-canai. Kita kalau kata tanah liat ni dalam bahasa yang mudah faham, selut. Yang dicanai-canai, yang dibentuk-bentuk. Lalu dijadikan dia satu lembaga manusia. Maka dibiarkan kering kal-fakhar. Kal-fakhar ini maksud tembikar. Bukan tembikai, tembikar. Yang dibiarkan kering untuk tempoh beberapa lama. Di mana? Di tepi syurga. Tak masuk lagi. Di dalam suratul insan cerita kata 40 tahun. Dibiarkan menjadi fakhar. Dibiarkan menjadi tembikar. Selama tempoh 40 tahun dikeringkan di situ. Iaitu satu lembaga Nabi Allah Adam yang dicipta daripada salsalin. Yang dicanai. Yang dicampur adukkan dengan tanah yang berbagai-bagai. Dan Allah Ta'ala pula sebut wa khalaqal janna mim marijim min nar. Sementara jin pula wa khalaqal jan, dan sementara Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk jin itu mim marijin min nar, daripada pucuk-pucuk api. Jin diciptakan daripada pucuk-pucuk api. Ini perbezaan di antara dua jenis makhluk ni. Kalau jin itu dicipta daripada pucuk api, kenapa pucuk api? Bukan pangkalnya. Bukan pangkal, tetapi pucuk api. Nak menceritakan pucuk api ini adalah kepanasan dia melebihi pangkalnya. Kita masak yang nak membakar dengan pucuk api lah. Hujung-hujung api. Khalaqal janna min marij. Marij ini pucuk-pucuk api. Maksud pucuk api tu hak yang menjulang tinggi, itu yang membakar. Apabila ataupun dalam bahasa yang kita mudah faham, lidah api. Apabila dia mencapai, dia akan membakar. Dan ketika mana halusnya pucuk api itu, dia boleh menjadi teman dan kawan kepada kita, bersahabat serta memberi manfaat. Tetapi apabila dia merebak, dia adalah musuh dan lawan kepada kita. Dan kita faham, kita terima bahawasanya kita ini berkongsi dengan makhluk satu lagi. Jadi dengan sebab itu, kita tidaklah boleh buat sewenang-wenangnya ataupun sesuka hati, kerana kita wajiblah sebagai manusia menghormati
Satu lagi makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan bersama-sama dengan kita yang bernama makhluk jin. Yang kita tak nampak. Bukan Allah suruh kita takut dekat jin. Tak perlu takut. Sebab dia juga makhluk seperti kita. Sebaliknya, kita menghormati dia kerana mereka juga ada tamadun, ada kerajaan mereka yang tersendiri. Maka kita yang mempunyai kerajaan serta tamadun kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Maka kita hidup bersama-sama dengan mereka dalam satu suasana yang berbeza. Dia duduk dalam rumah kita juga. Nah, dia duduk dalam majlis-majlis kita. Jin ini dia bersifat suka duduk pada tempat yang orang tinggal. Tempat yang ditinggalkan. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita, jin ini adalah penghuni pertama sebelum manusia. Sebelum kita, Nabi Allah Adam AS diturunkan, terlebih dahulu Allah Ta'ala letakkan jin. Makhluk jin dah ramai dah. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memuliakan Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi ini, maka Allah pun menghalau makhluk-makhluk jin ini duduk pada bahagian-bahagian tempat yang terpencil. Perumpamaannya duduk di dalam hutan dan juga pulau-pulau. Dia penatlah di atas gunung dan juga pulau. Cuma yang baik-baik mohon pada Allah untuk ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam. Seterusnya sampailah kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka juga berkahwin, beranak pinak. Hidup macam kita, ada baik, ada jahat. Ada yang beramal soleh, ada yang buat maksiat. Maka tingkatan jin dan manusia ini juga akan dikira, akan dihisap. Nah, di pada masa nanti bukan sekadar makhluk manusia saja dihisap, tapi makhluk yang bernama jin juga akan dihisap. Sebab itulah penghisapan di pada masa nanti adalah satu hisap yang terlalu lama. Terlalu lama. Panjang sangat-sangat dengan sebab bercampur dengan satu makhluk lagi, iaitu makhluk jin. Lama sungguh. Yang mana amal soleh mereka ada yang tinggi, ada yang rendah. Begitu juga iman mereka ada bertambah, ada kurang. Macam kita juga. Sebab tu bila disebut oleh tuan-tuan guru, dalam rumah kita tak perlu ada tulang. Kalau kata ada tulang-tulang ikan yang bekas kita makan, cepat-cepat bungkus letak di luar. Kalau kata tak boleh nak letak di luar rumah, mungkin dengan sebab suasana hidup di rumah flat, tak boleh nak letak sampah di luar, bubuh di dalam bekas yang tertutup. Jangan bukakan dia kerana ia mengundang kepada jin untuk hadir secara beramai-ramai dalam rumah. Pastikan rumah kita sentiasa ada cuka. Pasal apa jin ni tak mau sangat kat cuka? Mungkin masam ke, mungkin pedih ke, wallahu a'lam. Dan baru ni kita menerima satu rencana, satu artikel daripada sahabat-sahabat WhatsApp kita yang mana mengatakan dengan cara menghidu merenjes cuka juga dapat mengurangkan sakit COVID-19. Dan tak dinafikan ada sesetengah ulama kita mengaplikasikan bahawasanya COVID-19 adalah sebahagian daripada jin yang tak nampak tentera Allah, yang tak nampak pada pandangan manusia, tapi bila kena makan dalam. Jadi kita terima pendapat-pendapat orang-orang yang hebat ini, yang mana kita faham maksud jin iaitu satu makhluk yang tak nampak pada pandangan mata, tetapi jika dia menghidap pada diri kita, dia boleh membawa kemudaratan. Maka sesuatu yang paling jin tak berkenan ni adalah cuka. Dia tak berkenan kepada cuka. Jadi tak kiralah cuka apple ke, cuka buah-buahan ke, ataupun cuka makan yang kita dah ubah dalam masakan. Pastikan di rumah kita ada. Walaupun hanya satu cawan pun jadilah. Janji ada. Lagi cek tengok. Kan sekarang ada orang yang tak suka makan cuka. Tak suka pun tak apa. Simpan saja dalam rumah. Sebagai azimat. Sebab kita percaya kita hidup dengan makhluk ni. Dan makhluk ni juga iman dia macam kita. Kalau yang buat baik banyak tu, yang beramal soleh tu banyak, maka bertambahlah keimanan dia. Kalau kurang, maka berkuranganlah. Mereka pun ada tuan-tuan guru yang menyampaikan dakwah
seperti mana kita yang ada tuan-tuan guru yang menyampaikan dakwah kepada kita. Mereka pun dapat ajaran Islam ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak ada nabi lain. Nabi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga bersyahadah seperti syahadah kita, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadah yang sama, penyembahan yang sama, amal soleh yang sama. Cuma beza dia pada penciptaan dan cara wujud tu. Cara wujud tu yang tidak bersama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan iman itu tiada bertambah, tiada kurang. Tambah pun tidak, kurang pun tidak. Iaitu iman malaikat atau masyhurnya. Malaikat atau masyhurnya. Yang dikenali dengan masyhurnya iman yang tidak bertambah dan tidak kurang, iaitu iman para malaikat. Kenapa iman para malaikat ini tidak bertambah, tidak kurang? Allah Ta'ala bagi satu-satu syariat kepada mereka. Contohnya, wahai malaikat, sekian malaikat, kamu diperintahkan untuk sujud kepada Allah. Maka sujudlah mereka itu sampai kiamat. Hanya bangun beberapa kali. Iaitu ketika mana Nabi melintasi lapisan langit yang ketiga. Nabi jumpa malaikat yang sedang rukuk. Bila Nabi masuk lapisan langit ketiga, dia pakat bangkit. Menjawab salam kepada Nabi. Begitu juga ada Nabi melintasi beberapa bahagian langit yang lain. Ada malaikat yang sedang bersujud. Bila Nabi masuk pada tingkatan langit itu, mereka bangkit menjawab salam Nabi dan kembali sujud. Syariat mereka ni, kalau Allah Ta'ala bagi yang tu, akan buat itu sahaja. Jadi, tak tambah dan tidak kurang. Maksud tak kurang ni, mereka tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti sesekali. Kalau kata buat sampai kiamat, buat sampai kiamat. Macam tugasan yang diberikan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa. Untuk mencabut nyawa. Tak adalah dia nak mengadu letih lah, tak larat kerja nak cabut nyawa saja. Dah ni pula musim COVID ni merata nak cabut. Tak ada. Dia buat saja kerja dia. Sampai bila? Sampai kiamat. Tak ada dia nak minta cuti ke bang sehari. Tak larat ke, nak pergi holiday ke. Kerana apa? Kerana malaikat ini Allah Ta'ala tidak anugerahkan kepada mereka nafsu. Hanya semata-mata ada akal. Tetapi tidak bernafsu. Maka oleh kerana tidak ada hiasan nafsu di dalam diri mereka, tidak ada perasaan nak berhenti rehat. Tak ada perasaan tak larat. Tak ada perasaan letih, mengantuk, lapar dan sebagainya. Mereka hanya memiliki akal yang taat akan perintah Allah selama-lamanya. Tak ada rasa nak lenguh. Kita kan kalau duduk lama lenguh, bersila lama kebah, sakit lutut, pening kepala, sakit tengkuk, macam-macam. Lepas tu lapar, lepas tu mengantuk. Bagi para malaikat, mereka tidak mempunyai nafsu. Apabila tak ada nafsu, tak ada teringin apapun. Maka apa yang diperintah buat terus menerus. Iman mereka tak tambah dan tidak berkurang. Tengok beza dengan kita tu, no? Beza, kita macam-macam kerena kita ni. Kalau kata ada 5 orang pun cukup lah. Macam-macam perangai 5 tu. Hak kau ni kata macam ni, hak kau ni cakap macam tu, hak kau ni cakap macam ni. Yang mana satulah yang aku nak ikut ni. Okey. Yang mana yang tiga, bertambah dan tiada kurang. Makin lama makin bertambah dan tiada kekurangannya. Iaitu dia kata iman anbiya. Iman para nabi. Anbiya ni jamak daripada perkataan nabi. Apa maksud nabi ni? Orang yang membawa penerangan. Maksud anbiya ni. Orang yang membawa penerangan. Penerangan apa? Penerangan tentang Islam. Orang yang membawa Islam yang bertanggungjawab memperkenalkan kita umat manusia yang jahil ini kepada Allah. Itu anbiya, para nabi. Yang mana para nabi ni ramai, ada 1000 lebih. Cuma yang termaktub di dalam Al-Quran hanya 25 orang sahaja. Yang masyhur daripada 25 orang itu ada 313 orang. Dan dalam 313 orang itu Allah Ta'ala hanya menyebut nama mereka dalam Al-Quran 25 orang. Dan dalam 25 orang itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan atas gelaran Ulul Azmi.
Ulul azmi ini iaitu orang yang mempunyai keazaman dan yang kuat. Selepas diuji dengan berbagai macam ujian, mereka tetap terus teguh, patuh dan taat atas perintah Allah. Itu disebut para anbiya ataupun rasul. Rasul yang nama mereka disebut dalam Al-Quran. Apa beza rasul dan nabi? Kalau ditanya pada kita, apa beza rasul dan nabi? Rasul, nama mereka disebut dalam Al-Quran. Ada 25 orang. Ha? Sementara Nabi, nama mereka tak disebut dalam Al-Quran. Tetapi mereka ada disebut di dalam suhuf. Nah, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi-Nabi lain. Nah, ada disebut nama-nama mereka. Kenapa tak disebut dalam Al-Quran? Kerana rahmat untuk umat Muhammad SAW yang mempunyai berbagai kelemahan. Di antaranya lemah mengingati. Di antara kelemahan yang dimiliki oleh kita, lemah mengingati. Kalau dah sebut 25 orang Rasul tu, agak sukar untuk kita ingat secara seorang-seorang jikalau tidak berlagu. Nak sebut. Tetapi apabila disusun secara berlagu, senang saja ingat. Kemudian apabila disuruh menulis nama mereka di dalam tulisan Arabnya, nescaya lemah kembali. Jadi daripada sifat kelemahan itu, Allah yang Maha Kuasa, Maha mengetahui akan kelemahan kita, hanya disebut 25 orang saja. Dan yang mana kita wajib beriman dengan kewujudan mereka, membawa Islam kepada kita, yang mana iman mereka itu bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Semakin besar ujian, semakin banyak keimanan mereka dan tiada berkurang. Kemudian dia kata, dan ditambah oleh setengah ulama akan bahagian yang keempat, iaitu kurang dan tiada bertambah. Makin kurang pula. Tak tambah-tambah. Iaitu iman segala orang yang fasik. Makin bertambah, makin berkurang, tiada bertambahnya. Orang-orang fasik. Apakah yang dimaksudkan dengan orang-orang fasik ini? Orang yang rosak. Fasik ini asal daripada fasaqah. Fasiqu, orang yang rosak akidahnya. Makin hari bukan makin nak elok. Makin hari makin tak elok. Kita tahu, kita cek balik tingkatan iman kita. Kalau dulu aku macam ni, lah ni aku lagi teruk macam ni, bermakna aku fasik. Kalau dulu kita rajin sembahyang tetapi kini kita dah tak bersolat, semakin menginjak kepada sifat fasik. Dan fasik ini sehingga dikategorikan sebagai ulama fiqh, mereka jikalau menikahkan anak tak sah. Tak sah. Sebab apa? Sebab tak semayang. Sebab tak berpuasa. Jadi macam mana nak mengesahkan mereka sebagai wali? Iaitu dengan dikembalikan syahadah mereka. Suruh mereka mengucap balik. Mengucap kedua kalimah syahadah. Untuk membolehkan mereka melepasi daripada sifat fasik. Wa na'udzubillah. Jadi kita tahu di mana empat tingkatan ni, bertambah dan berkurang itu kita, tiada bertambah dan tiada kurang itu malaikat, bertambah dan tiada kurang itu para nabi, kurang dan tiada bertambah itu fasik. Kita faham? Kita faham. Dan tingkatan kita yang satu tu, mudah-mudahan hak yang kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang, kadang rajin, kadang balok tu, maka kita bagilah rajin sikit. Tambah sikit. Sekali kita belajar, sekali kita tambah. Sikit-sikit. Lama-lama jadi banyak lah. Kita kumpul, kita himpun. Okay. Dan kemudian. Dan sabda Nabi SAW. Al-imanu nisfan. Fanisfun fi sabri. Fanisfun fi syukur. Kata Nabi SAW. Bermula iman itu dua bahagi. Nisfan ni dua sifat. Iman itu ada dua bahagian. Maka satu bahagian pada sabar. Apa maksud sabar? Yani sabar atas bala dan daripada segala yang dilarang, yang ditegah. Dan satu lagi bahagian pada syukur. Yani akan segala nikmat dengan mengerjakan segala ketaatan. Okey, kita faham dulu apa maksud sabar. Apa maksud sabar? Yang kita selalu sebut. Perkataan yang paling popular. Sabar.
Kalau orang Pulau Pinang, kalau orang utara, sabar. Sabar. Kalau kata dalam bahasa bukunya sabar. Arabnya sabar. Sabur ya haj. Sabur kalau Arab ni dia akan naikkan jari dia. Sabur, sabur, sabur ya haj. Dan sabar sah. Sikit lagi kita memerlukan sabar. Apa lagi? Apa maksud sabar dengan sebenarnya? Sabar ini yang bermaksud menahan. Sabar itu apa? Menahan atau meninggalkan. Boleh tahan-tahan, boleh tahan-tahan, tak boleh tahan, lari tinggal buang. Itu maksud dia. Sabar ini menahan dan meninggalkan. Kalau dah tak boleh tahan duduk ada depan mata, mangkit tinggal buang. Okey. Yang ni kita letakkan istilah ini pada perbuatan, pada perkataan, tingkah laku ataupun tindakan. Itu perbuatan lah. Iaitu pada sabar. Okey, kita tengok pada perkataan. Pada perkataan kita, apabila kita nak membalas balik perkataan yang tidak manis, yang tidak baik itu, maka kita tahan. Kita tahan diri kita. Amboi tak tahan sabar. Duduk dekat situ, mereka duk kata macam ni, saya nak kena kata juga. Mengetaklah tubuh badan. Berpeluh-peluh keluar mai. Sebab apa tu? Dia tengah duk tahan marah tu. Jadi, apabila dah tak tahan, tinggalkan. Bangun, tinggal buang. Kan Islam mengajar kita untuk bersabar. Yang ni, kalau kata kita tengah berdiri, dia suruh kita duduk. Kalau kita duduk, dia suruh kita baring. Tengok orang kalau marah, dia duduk pun dia tak mau. Dia nanti mangkit, makin mengembang. Cekak pinggang. Selak tangan-tangan baju. Ni aku ni tak boleh sabar lah. Okey, dengan cara tu pujuk dia suruh duduk. Tapi kalau dah tahap kembang dah lagu tu, nak pujuk suruh duduk tu memerlukan sedikit cabaran lah. Silap-silap dengan kita pun nanti kena terpelantin dengan dia lah. Okay. Tapi Islam itu indah mengajar kita untuk terus bersabar kalau dia tengah berdiri, suruh dia duduk. Yang ni kita boleh pujuk diri kita. Rasa nak marah sampai terbangkit. Duduk. Duduklah. Kan bila orang-orang Malaysia ni bila masuk dalam raudah, biasanya polis-polis wanita dalam raudah akan perintah. Duduk ibu-ibu, duduk. Dia akan suruh. Duduk ibu-ibu. Hak orang lain tak boleh duduk. Sebab dia tahu orang Malaysia ni sabar. Mengawal kesabaran dengan cara dia suruh duduk. Bila duduk dia pekul lah. Makin lama makin baik. Ada yang tertidur, punya tunggu nak masuk berjam-jam, tertidur sementara. Hak yang puak-puak yang tak boleh sabur tu, duduk berdiri berkepacak. Mereka pun seria. Sebab tu mereka lepas bagi masuk dulu. Sebab kita terpuji dengan sifat sabar. Alhamdulillah. Ada kebaikan di sebalik kesabaran. Ada keindahannya. Dan kemudian, dalam Al-Quran sahaja, Allah Ta'ala ulang-ulang menyebut 90 kali perkataan sabar ni. Apa ni? Pesanan Allah di dalam berbagai-bagai ayat. Dalam berbagai-bagai surah. Hinggalah sampai kepada suratul Asr. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Ta'ala akhirkan dengan kesabaran. Dan ulangan Allah Ta'ala sebut ini pada 90 tempat di dalam Al-Quran atau 90 kali diulang-ulang di dalam Al-Quran kerana sabar itu adalah kemuncak nikmatnya, balasannya ialah syurga. Namun untuk melaksanakan kesabaran itu bukanlah mudah. Bukan mudah nak bagi sabar ni. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan benar apa yang saya sebut. Ini ayat 153. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah.
Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman dan juga yang beramal soleh, mohonlah bantuan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Tetapi dengan jalan sabar. Mintakan Allah Ta'ala kata, Ya Muhammad, beritakan kepada umatmu, suruh minta dekat aku. Fa inni qarib, kata Allah, aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mustajabkan doa mereka apabila mereka meminta. Tapi suruh dia apa? Sabar. Mintalah dekat aku. Bisabri. Dengan banyak-banyak sabar. Wassalah. Dan terus bersolat. Di dalam solat itu adanya doa. Itu adanya dengan sabar dan juga dengan doa. Minta pada Allah. Dengan sabar dan dengan doa. Doa bukan duduk berdoa saja. Kena sembahyang baru boleh berdoa. Sebab doa yang paling-paling dimakbulkan, yang paling-paling dimustajabkan oleh Allah adalah doa orang yang bersolat. Di antara tempat solat yang paling dimakbulkan doanya, iaitu pada ketika tahiyat akhir dan juga sujud yang terakhir. Begitu juga selepas awal-awal kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Lepas tu ada satu bahagian, satu masa doa yang dimakbulkan. Maka guru saya menasihati kami untuk membaca Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon kepada Allah, bantulah kami, tolonglah kami untuk sentiasa menyebut, mengingati nama Allah dan memperelokkan amalan. Sebab Nabi pun juga berpesan kepada Anas bin Malik, riwayat daripada hadis Sa'id bin Khudri, yang mana kata Nabi, selesai memberi salam, maka eloklah kamu mulakan dengan Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Dan Allah Ta'ala nak suruh kita ni sentiasa mensyukuri nikmat Allah, walau dalam susah, walau dalam senang, untuk terus menyebut nama Allah. Jadi sesuai, kita tengok dah, sesuai dengan perkataan sabar ini, Allah Ta'ala sebut, hampa minta dekat aku, tetapi kena sabar. Kita lah ni minta tu, kita minta, terutama kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan bala hari ni. Bala yang mana kita sama-sama saksikan. Bukan penduduk di Pulau Pinang sahaja, bukan penduduk di Malaysia, bahkan seluruh dunia menyaksikan peningkatan penyakit yang semakin tinggi. Kita ni dah jadi sampai berbelah-belah ribu dah. Bukan 1,002 lagi. Tetapi angka yang tertinggi pernah naik sampai 17. Tak mustahil boleh pergi sampai ke 20,000. Kita yang duduk di dalam rumah ni tergedik-gedik lah. Takut. Takut. Dan kita terus berdoa. Minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Macam-macam artikel yang dikeluarkan. Ada yang kata macam tu, ada kata macam ni, ada kata macam tu, ada kata macam ni. Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang kita fikir balik, adakah aku tersilap langkah? Adakah aku tersalah percaturan? Macam yang tentang pengambilan vaksin, ada yang mengatakan tak boleh ambil, ianya adalah sebahagian daripada racun untuk memupuskan umat-umat Islam di muka bumi ni. Wallahu a'lam. Kan Allah Ta'ala sebut berkali-kali dalam Al-Quran. Kalau kamu tak tahu, fas'ali ahli zikri. Fas'al, tanyalah orang yang kerti. Orang yang pandai, in kuntum la ta'lamun. Kalau orang tak tahu. Kita ni, macam saya lah, saya tahu perempuan, mungkin orang pandai, orang bijak. Tak pandai nak mengkaji vaksin tu di mana, nak pergi kaji tang mana, tak kerti selok-belok secara mendalamnya. Hanya berpandukan kepada pendapat para ulama dan para mufti yang kita percayai mereka itu mursyid. Maka keharusan mengambilnya, kita pun mengambil keputusan atas pertanyaan kepada Allah terlebih dahulu. Adakah ia dibolehkan? Maka cenderungnya hati ke arah mengambil satu keputusan, maka diambil. Walaupun ada kata-kata selepas daripada tindakan pengambilan tu, ada yang kata awak pergi ambil, awak hang bodoh, Allahu Akbar.
Memang bodoh. Nah, memang bodoh. Sebab kita tak tahu. Yang tak tahu itu bodoh. Nah, pasal apa pergi ambil, sedang memasukkan racun dalam diri kita. Allah, Allah, Allah. Banyak dah sangat kot kita makan racun. Ha? Terlalu banyak racun yang dimasukkan dalam perut kita ni. Daripada pemakanan harian kita pun dah memang beracun. Ha? Dan kalau benarlah tuhmahan itu adalah keracunan, hasbi Allah, aku kembalikan pada Allah. Allah ada satu perkataan, perbendaharaan Allah yang duduknya di bawah aras. Itu hasbi Allah ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Inilah adalah satu lafaz penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita, menyihatkan kita, mensakitkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku serah padamu ya Allah kerana aku tidak berpengetahuan. Namun jangan pernah berhenti untuk berdoa. Mintalah. Dapat tak? Tak dapat lagi. Lagi buat tindakan, lagi sekat, lagi kurung dalam rumah, lagi tinggi penyakit dinai. Lagi banyak disuntik, lagi tinggi penyakit dinai. Apa ni? Apa ini? Kita nak salah kepada pemimpin. Bukan hak kita nak salah dekat orang. Kita tahu dia berpunca, dia mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima ini bala. Ini satu bencana. Tapi jangan pernah putus asa untuk ista'inu. Minta pertolongan. Allah dah pesan dah, minta tolong dekat aku. Tapi kena sabarlah. Pasal apa kena sabar? Lama dah kot. Nak dekat 2 tahun dah punya minta doa. Punya sembahyang hajat. Sembahyang taubat. Nah, baca kunut nazilah ni boleh kata tiap-tiap waktu. Bila tu? Bila ni? Sabar. Jangan marahkan siapa. Bila tak sabar, mulalah. Nak cari salah orang tu. Nak cari salah orang ni. Sampailah kepada pemerintah pun dia salahkan. Tak pandai nak mentadbir Allah, Allah. Cuba bagi dia. Cuba bagi dia jadi Perdana Menteri SAT. Cuba bagi dia jadi yang di-Pertuan Agong. Untuk masa 24 jam ke. Kalau dia boleh takbir. Kok pandai cakap sajalah. Allah yang maha bijaksana pun dia komplain. Tambahlah kita hak tak kerti apa. Kan? Jadi bersabarlah sedikit. Bagi Allah, tempoh 2 tahun ni tak lama. Hanya beberapa saat sahaja di sisi Allah. Namun bagi kita umat manusia yang lemah, lamanya. Lamanya. Kalau kita tengok, ujian bala yang Allah Ta'ala turunkan kepada kekasih-kekasihnya. Kekasih-kekasihnya itu para-para rasul yang disebutkan nama mereka dalam Al-Quran. Siapa dia? Nabi Nuh alaihi salam. Masya Allah, lamanya ujian yang diterima oleh baginda. Selama tempoh 950 tahun, baginda berdakwah mengajak umat manusia yang tak banyak mana ketika itu, tak ramai. Sebab dia rasul yang kedua. Kan? Adam, Idris. Nabi Allah Idris tak ada umat. Tak ramai. Sikit sangat, tak teruk. Mai kepada Nuh, ramai dah. Tapi taklah sebanyak Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka baru yang ketiga, baru generasi ketiga. Jadi, dia ni di antara Nabi yang pertama, Rasul yang pertama memimpin kaum. Tak disebut umat, disebut kaum sebab tak ramai mana. Itu pun 950 tahun memakan masa. Dalam itu Allah Ta'ala uji punya banyak ujian yang diterima hingga dituduh sebagai gila. Ada anak yang tak ramai pun, anak pula berpecah. Satu mau beriman, satu tak mau beriman. Satu mau ikut, satu tak mau ikut. Ada isteri, isteri pun tak mau ikut. Ujian. Awak dia tak minta kepada Allah. Dia memang minta. Dia kekasih Allah. Dia minta pada Allah. Tetapi, Allah Ta'ala kata, aku bukan nak bagi dengan segera. Aku nak uji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Di manakah kalangan kamu, di antara kamu yang memiliki amalan yang paling terbaik. Orang yang paling terbaik yang mana? Orang yang sabar. Duk sabar. Tak nak sabar dah. Sabar, Ustaz. Sabar, Ustaz lagi. Yang penduduk bila dalam rumah. Tidak sampai tak lekat di rumah ni. Sabar, Ustaz. Duduk, Ustaz, di rumah. Kita pakat-pakat duduk. Tak larat lah. Lama dah duduk. Duduk dalam rumah ni lagi seronok daripada duduk jalan rata. Itu pendapat orang lain lah. Masing-masing berbeza pendapat. Itu kalau kata kekasihnya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita tengok yang diuji kepada Nabi Ibrahim alaihi salam.
satu tempoh ujian yang mana Allah Ta'ala letakkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu lama berkahwin sehingga umur sampai kepada 80 tak dapat anak. Doa tak? Punya minta doa agar didatangkan zuriat. Minta, 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 minta. Akhirnya baru dapat setelah berumur 80 tahun, isteri dia umur 75 tahun nak mengandung. Nah, nah kan dia anak kedua dia Nabi Allah Ishak. Nabi Ibrahim. Lama tu bila dia dapat tengok ujian demi ujian demi ujian yang diterima oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa lagi? Kalau kita tengok Nabi Zakaria lagi satu. Diuji dengan tak ada anak. Minta. Punya berdoa. Tapi dengan sabar. Nabi Zakaria disebut 70 tahun. Baru nak dapat mai seorang anak. Nama Yahya. Dapat Nabi juga. Lambat tapi baik. Terbaik yang dia bawa mai. Macam itulah keadaan ujian-ujian. Lagi satu. Nabi yang diuji dengan sakit. Nabi Allah Ayub alaihissalam. 18 tahun. Menderita sakit kulit. 18 tahun. Bukan jangka masa pendek. Kalau kita baru nak masuk 2 tahun. Tapi Nabi Allah Ayub diuji selama tempoh 18 tahun. Dia di antara Nabi yang kaya. Habis harta-harta dia ditukarkan untuk membiayai perubatan. Kemudian anak-anak habis lari tinggal. Tak boleh tahan duduk. Dengan bapa yang sakit. Lama sangat tak mati-mati. Isteri-isteri lari habis tinggal seorang je isteri yang taat setia. Kerana apa? Kerana sabar menanti. Akhirnya tinggal dia dan seorang isteri itu sahaja. Itu pun setelah dihalak oleh orang kampung sebab penyakit kulit yang dialami. Selama berapa lama? 18 tahun. Ini kekasih-kekasih Allah. Kekasih-kekasih Allah. Baginda Nabi SAW. Masya Allah. Apa yang tak baginda rasai? Pada keseluruhan penderitaan. Daripada dalam kandungan ibu. Allah Ta'ala uji dia dengan yatim. Dilahirkan, ibu tak ada susu. Dibesarkan oleh orang lain. Setelah lama duduk di tangan orang. Patah balik. Bukan kata pergi duduk dengan orang kaya. Pergi duduk dengan orang yang paling miskin. Pergi duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Itu adalah perkampungan yang kering kontang. Yang kemarau panjang. Yang gandumnya tak tumbuh. Yang binatang ternakannya tak hidup. Tiba-tiba ibu dia pergi bagi dekat perempuan yang paling miskin tu. Han tolonglah. Susukan anakku. Ujian tu, no? Seawal bayi lagi dilahirkan. Kemudian dikembalikan kepada bonda dia. Mai kepada bonda dia. Tak ada berapa lama mati pula si bonda. Jatuh pula kepada tangan Tok Wan. Duduk kat Tok Wan tak berapa lama mati pula si Tok Wan tu. Jadi Allah yang jaga dia. Kemudian bila menumpang kat Tok Wan dah mati, tumpang pula Pak Menakan. Pak Menakan yang ada anak ramai. Allah dari satu tangan ke satu tangan baginda jatuh. Baginda jadi yatim, baginda jadi piatu. Baginda pernah jadi fakir miskin. Baginda pernah jadi anak angkat. Baginda pernah jadi pengembala. Baginda pernah menjadi peniaga. Baginda pernah kaya. Baginda pernah papa. Baginda pernah kenyang. Baginda pernah kebuluran sampai tempoh 3 bulan. Baginda pernah dipulaukan. Apa yang tak baginda rasa? Ujian itu kekasih Allah. Bukan sikit masa. Sekali kena bertahun-tahun. Sebab tu Allah Ta'ala kata, sabar. Allah. Kita nanti jawab apa? Kami bukan Nabi nak suruh sabar. Kami bukan Nabi nak suruh sabar. Memang kita bukan Nabi, tapi Nabi adalah ikutan kita. Cari sifat mereka. Mungkin aku boleh ikut yang ni. Mungkin aku boleh buat yang ni. Sebab dia kata, orang yang memiliki kesabaran ini, dia akan memiliki pahala yang tidak ada batasannya. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala janji dalam Al-Quran. Orang yang sabar ini, dia akan mendapat pahala yang tidak ada batasan. Maksud dia tak boleh nak kira. Aku tak boleh nak abadkan apa. Banyak mana pahala orang yang sabar. Kerana kata Allah, innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu, maka Allah Ta'ala akan sempurnakan kepada dia pahala yang bighairi hisab. Yang tak boleh nak kira punya banyak.
Yang dia tak sangka-sangka, rupa-rupanya yang inilah pahala aku sabar. Nah, itu khabar gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang sabar. Baru nak sempurna iman, kan? Dalam hadis yang paling masyhur, as-sabrul minal iman. Sabar itu sebahagian daripada beriman. Maka hendaklah kamu bersabar. Dan kata lagi ulama, anisfu fi syukri. Dan sebahagian lagi, kalau kata dia ada dua bahagian, satu bahagian untuk sabar. Iman tu. Kalau kita ada sabar, sempurna ada sebahagian. Dan satu bahagian lagi untuk syukur. Sebahagian lagi untuk syukur. Kalau kamu bersyukur, maka sempurnalah keimanan kamu pada kedua-dua bahagian itu. Nah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi pahala kesyukuran kamu itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kufur ni macam mana? Kira dia nak merungut, dia nak cari salah orang, dia nak cari silap, dia nak cari keburukan semata-mata. Kebaikan dia tak pernah berterima kasih. Ha? Cari kebaikan di dalam ujian Allah, di dalam kita memujuk diri untuk bersabar, cari kebaikan dalam tu. Apabila ada kebaikan, lahirnya satu lafaz syukur. Alhamdulillah. Macam dalam suasana kita yang kena bala hari ni. Ya, kita diberi ujian, tak boleh keluar rumah. Fikir apa dia kebaikan bila duduk dalam rumah. Rupa-rupanya banyak. Membawangnya kurang. Bila tak jumpa orang. Nah, minyak kereta tak habis banyak. Rajin duduk dalam rumah. Tak keluar pergi mana. Apa dia? Syukur balik. Makanannya cukup. Makan minum lengkap. Nak tidur bila pun orang tak marah. Nak bangkit bila pukul berapa pun orang tak marah. Nah, keadaan kehidupan lebih terisi di dalam ruang yang lebih luas. Ruang alam maya adalah satu ruang yang lebih luas. Nak cari tuk-tuk guru, buka saja. Tekan YouTube, jumpa tuk-tuk guru hebat. Hak yang sampai dunia punya pun. Kita boleh belajar. Andai kita cari kebaikan, maka jumpalah kesyukuran dalam tu. Tapi kalau kita duk cari hak yang buruk saja, tak larang nak sabar, dia cari mulalah dia nak pandang yang ni tak kena, yang tu tak kena, yang ni salah, yang ni tak betul. Maka berlakulah sifat kufur. Hang nak marah apa? Hang makan kenyang. Orang kurung kita pun orang bagi bantuan. Hari ni kita tengok rakyat diberi keizinan untuk mengeluarkan duit simpanan KWSP. Kata pula si orang yang tak ada KWSP, kami tak ada. Kami nak keluar apa? Mereka dapat bantuan. Bantuan kerajaan bagi tak putus-putus. Tapi kalau orang yang tak mau bersyukur ni, dia cari buruk. Cari salah. Allah. Nak buat macam mana? Sebab tu saya kata, kalau banyak-banyak songeh sangat, banyak-banyak cerita sangat, pergi duduk tang lain lah. Macam Allah Ta'ala sebut dalam beberapa hadis, kalau ada hampa tak kerti nak bersyukur, nak bersolat dekat aku, jangan duduk dalam dunia aku. Keluar daripada dunia aku, pergi cari Tuhan selain daripada aku, minta rezeki ke dia. Dia boleh nak bagi. Jangan cabar Allah. Yang kita akui, kita terima, kita manusia, Allah Ta'ala hiaskan diri kita dengan nafsu, dengan akal. Di sebalik nafsu dan akal ini, Allah Ta'ala letak satu lagi, apa dia? Yang mana? Hati. Nafsu, dia bersifat seperti penghasut kejahatan. Sementara akal, dia bersifat seperti penasihat. Dia nasihat kita yang baik. Hati, dia bersifat seperti raja. Kita ada tiga-tiga benda ni dalam diri kita. Raja, tugas raja memerintah. Selepas dinasihati oleh Perdana Menteri dia, penasihat dia. Tengoklah kalau penasihat tu bagus, baguslah tindakan si raja ni. Perintah si raja ni. Kalaulah kata hak penghasut tu tak bagus, menang penghasut daripada penasihat, maka raja ni jadilah zalim. Memerintah secara zalim. Apabila hati memerintah mengambil keputusan di atas nasihat dan juga hasutan, nasihatnya akal, hasutannya nafsu, maka buatlah keputusan si raja. Hati yang tukang buat keputusan. Maka hamba rakyat ikut.
Apa dia rakyat? Seluruh anggota kita ini adalah rakyatnya. Kalau kata si penasihat akal berpesan dengan keimanan, sabarlah no. Sabar sikit lagi. Lagi hebat kita akan menghadapi ujian di sana nanti. Kita mungkin takkan aman lagi. Kita mungkin akan duduk macam ni terus menerus, bahkan mungkin lagi teruk lagi teruk lagi teruk. Nah. Dia boleh bersabar. Tak apalah, Alhamdulillah. Duduk di rumah pun, ada makan minum. Dan, kita duduk dalam rumah kita. Tak ada siapa kacau. Jalan raya, aman. Kalau sakit, orang main ambil di rumah. Orang nak biar mati di jalan bergelimpangan. Kalau tak ada makan, orang pakat-pakat main hantar. Tak ada duit, orang main bagi. Apa lagi mau? Itu kalau akal menasihati. Tetapi apakah malangnya seandainya penghasut menghasut, hasut aja. Oh, tak bolehlah macam ni. Kita kena buat demonstrasi. Kita kena buat perhimpunan. Jom kita keluar beramai-ramai. Allah, Allah. Itu penghasut. Maka raja ni, dia duduk, dia dengar, dia terima. Dia perintahlah. Maka tindakan yang dilakukan oleh anggota itu adalah diibaratkan seperti rakyatnya. Hilanglah rasa syukur. Macam mana nak sempurna sabar dan syukur itu adalah daripada 3 jenis yang Allah Ta'ala bekalkan pada diri kita. Kita ada nafsu, kita ada akal, kita ada hati. Kita kena pandai menggunakan ketiga-tiga ni. Tak salah bernafsu kerana ia ialah penghiasan bagi segala dunia. Kau nak suka itu nafsu. Tetapi jaga dia. Jangan sampai dia merosakkan diri dan memerintah agar raja ataupun hati kita itu menjadi lebih zalim. Itu yang dimaksudkan oleh Allah. Yang kata iman kita tu ada 2 bahagian. Sebahagian itu sabar, sebahagian itu syukur. Apabila kita bersyukur, nescaya kita sabar. Apabila kita sabar, nescaya kita bersyukur. Okey. Sikit lagi. Dan sabda Nabi SAW, al-imanu qaidul fatki, la yuftaku mu'min. Iman itu ikatan membunuh. Artinya menegah daripada membunuh. Maka tiada membunuh oleh orang mukmin, yakni yang kamil imannya, yang sempurna imannya. Orang yang beriman, dia tidak akan membunuh. Iman itu ikatan membunuh. Maksud penghalang daripada bersifat membunuh. Sama ada nak bunuh orang ataupun nak bunuh diri sendiri. Macam-macam yang kita dengar akhir-akhir zaman dalam ujian ni punya ramai orang-orang kita yang membunuh diri. Kerana apa? Kurangnya sabar, kurangnya syukur. Satu jalan yang mudah diambil, bunuh diri bang. Senanglah. Mati senang. Tak ada payah duk fikir, hutang banyak tak bayar. Tak payah duk fikir, penyakit nak mai. Tak payah duk fikir, makan, minum, perbelanjaan harian. Tak payah fikir. Bunuh diri. Tapi kalau orang yang ada iman, dia tidak akan sesekali bertindak sedemikian. Sebab dia percaya ada penolong. Kan kita ada ni'mal wakil, siapa dia? Hasbi Allah. Sebaik-baik pembantu dan penolong. Ni'man nasir. Kita ada ni'man nasir. Jadi tak payah susah hati. Tak payah nak pergi bunuh diri lah. Ditolong. Tapi sabar salah. Sebab tu kena faham. Apabila kita faham, nescaya kita bersyukur. Tapi bila kita tak faham, kita tak pandai bersyukur. Macam mana cara nak faham? Bila belajar bagi faham. Bila tak belajar bagi faham, duk dengar yang cerita tak elok saja. Maka itulah. Dia duduk dalam rumah pun tak senang. Tak senang duduk. Sebaliknya terus bersyukur, insyaAllah. InsyaAllah. Mengakui diri kita tak pandai dan tak tahu. Tapi bukan boleh diperbodohkan dengan semudah-mudahnya. Tak tahu bukan punya maksud kita boleh diperbodohkan. Kita tentang, aku tak tahu. Kalau tak tahu, aku nak cerita. Mai cerita, kita cuba timbang tara apa yang diceritakan. Benarkah? Boleh diterima di akalkah? Seandainya tak mampu kita nak buat keputusan, tanyalah Allah.
buatlah sunat istikharah 2 rakaat saja. Tak boleh buat malam, buat waktu duha. Lepas solat duha tu bangkit buat sunat istikharah 2 rakaat. Mohon petunjuk Allah. Ya Allah, aku hari ni kena buat keputusan. Di atas segala tindakan aku kena buat keputusan. Baik dan buruk aku serahkan, ya Allah. Cenderungkanlah hati aku ini. Nah, di atas tindakan-tindakan yang akan aku lakukan. Minta pada Allah, cenderungkan hati. Waktu duha boleh buat. Saya kata semalam terlepas. Nah, tak sempat buat. Kita boleh buat pada waktu duha 2 rakaat saja. Nah, pada bacaan sama dengan solat-solat yang lain. Sama sahaja. Cuma niat lafaz awal-awal saja. Soli sunnatal istikharah. Nah, saja aku solat sunat pilihan. Pilihan ini dalam nak menentukan keputusan. Maka ulama mencadangkan dalam sujud yang akhir solat sunat istikharah, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar sebanyak 10 kali. Baca 10 kali. Kan kita sekarang ni kena buat keputusan. Apa-apa pun kena buat keputusan. Jadi tanya pada Allah. Pada sujud yang akhir, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sebanyak 10 kali. Terhasillah satu kecenderungan di hati apabila kita membuat satu-satu keputusan, bertanyakan kepada Allah, kata Allah, nescaya kamu tidak akan menyesal. Terpikir-pikir, aku dah buat, nak buat macam mana, tak apa. Aku tak buat dengan hawa nafsu. Aku buat dengan berpandukan kepada cenderungnya hati atas dorongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita hamba yang lemah, hamba yang tak tahu daripada banyak hal, daripada serba-serbi hal. Keadaan ini kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kalau kita tengok dalam satu kisah yang selalu saya cerita di dalam kuliah saya, cerita tentang Abi Qilabah. Asal sahabat-sahabat masih ingat cerita pasal Abi Qilabah yang mana dia masih terus bersyukur walaupun kaki tangannya tak ada, tapi masih ada lidah untuk berzikir pada Allah. Kan nama dia Abi Qilabah. Mana pergi tangan dengan kaki dia? Tangan dan kaki dia dipotong oleh pemerintah. Kerana apa? Sebab dia suruh jadi qadhi. Jadi hakim di negara tu, tapi dia menolak kerana susah nak jadi qadhi. Susah nak jadi hakim ni. Silap-silap kita menghukum orang yang tak setuju dengan hukuman kita, kata kita tak betul, kata kita dah tak betul, kita dah kena sogok dan macam-macam. Kalau kita tengok Menteri Agama kita hari ni pun difitnah. Senator kita Zulkifli Al-Bakri kena fitnah macam-macam orang kata dekat dia. Allah. Ulama-ulama hebat awak lah. Hampa kata beraninya kamu mengeluarkan kata-kata dia jadi penunggang agama, dia ulama suk yang menjual agama atas nama agama. Wahai lidah yang berbicara, kamu kalau tak pandai sabar, jangan ajak orang lain sama-sama buat dosa. Kamu tak kenal, kamu tak tahu. Cuba suruh dia jadi Zat. Kalau kata dia pandai, ni akibat dia. Kalau kita tengok cerita tentang Abi Qilabah ni, mana kata Abi Qilabah ni, apabila dia ditanya oleh seorang lelaki yang bertemu dengan dia, dia dah bersyukur, ya Allah, aku syukur atas ni'matmu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pondok buruk dia tu di tepi pantai. Lepas tu bila kawan tu main jenguk, saat nak tengok siapa dia yang duk bersyukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah tak berhenti ni. Duk puji nikmat Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Tengok lelaki yang kudung kedua-dua kakinya dan buta matanya. Mata, telinga pun tak berapa dengar. Tanya lelaki-lelaki ni, duduk nikmat Tuhan apa yang duk bersyukur ni? Dia tanya. Nikmat Tuhan apa yang duk bersyukur ni? Nak kata kaki tak ada, tangan tak ada, nak bangkit pun tak boleh. Hanya ada lidah dan juga hati. Dia kata, aku mensyukuri nikmat lidah dan hati sebab Allah Ta'ala bagi lagi dekat aku lidah, bagi lagi dekat aku hati untuk terus mengingati Allah. Kalau ni dah kita kata buta pula, telinga kurang dengar, tangan tak ada, kaki tak ada, nak pergi cari makan macam mana? Aku bersyukur aku ada seorang lagi anak. Anak aku seorang ni lah yang duk bagi aku makan.
Dia pergi keluar cari makan, mai hantar bagi aku boleh makan. Aku tetap bersyukur atas nikmat Allah. Tapi sayangnya dia kata 3 hari dah anak aku tak balik. Boleh tak hang tolong saya pergi cari dia di mana dia tak balik-balik? Dia kata boleh, dia kata boleh. Dia pergi cari, dia jumpa anak tu duduk di kaki bukit. Badan dah robek-robek dimakan binatang. Wah. Lepas tu dia pun tak tahu nak buat macam mana. Nak buat macam mana kat laki-laki buta. Hudung tangan kaki mulut. Buta mata pekak telinga ni. Aku nak buat macam mana ni. Dia pergi. Bila dia pergi jumpa dengan laki-laki. Yang saya kata Abi Kelabah tu. Dia kata. Hang jumpa tak anak aku, dia tanya. Jumpa anak aku. Apa khabar dia? Dia kekasih Allah. Kata laki-laki ni tadi. Oh, dia kekasih Allah. Kalau kamu diuji, kamu sabar. Aku bersabar, kata dia. Apa jadi kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan sakitnya? Dia terus bersabar. Apa jadi kepada Sayyidatina Khadijah ketika mana dia tidak memiliki harta apa-apa. Dan sampai kepada tahap dia tidak memiliki kain untuk mengkafankan jenazahnya. Dia bersabar. Apa yang berlaku kepada Sayyidina Musa alaihissalam ketika mana pengikut-pengikut ajaran agama yang dibawa olehnya digegaji, disalib, dibunuh, disiat kulit mereka, terus bersabar. Itu contoh-contoh kekasih Allah. Begitu juga dia kata, hari ini kamu masih diuji oleh Allah. Ujian yang berat iaitu orang yang duk bagi dia makan anak dia tu. Satu-satunya anak yang bagi makan mati di baham binatang buas. Allah, 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 dia kata. Dia anak yang soleh, dikasihi oleh Allah. Maka Allah jemput dia lebih awal-awal lagi. Dia kata tu anak yang soleh. Menerima ujian Allah yang sedemikian. Sambil menangis melalui sepasang mata yang dah buta tu. Lepas tu dia kata apa? Dia kata hari ni selesailah dia dengan Allah. Dia mati. Lepas mati, laki-laki ni tadi, dia kata sebelum aku tinggal jenazah ni seorang-seorang duduk di dalam, di pinggir pantai ni, dia kata, aku wajib menyempurnakan jenazah dia. Lepas tu, dia ni tak tahu nak cari orang. Nampaklah ada 4 orang lelaki yang sedang menaiki kuda. Di pinggiran pantai, dia pun panggil. Dia panggil mai, dia kata minta tolong. Dia kata, orang ni mati. Dia ceritalah sekian semua sejarah dia kelabah ni. Dia kata, boleh tak kami nak tengok muka dia? Dia kudung tangan dan kaki, ya. Dia buta mata, ya. Kami nak tengok jenazah. Bila dia buka jenazah dia, muka yang penuh bercahaya, tak nampak dah cacat celanya. Tangan dan kaki yang kudung dah pun Allah Ta'ala hazirkan. Dia kata, inilah ulama terbesar di Kufah ketika itu. Yang mana yang bernama Abi Qilabah. Lama dah kami cari dia, tak jumpa. Sebab kami nak bawa dia balik pergi ke Kufah, kembali menjadi ulama di situ kerana pemerintah yang zalim dah pun mati. Rupa-rupanya di sini dia bersembunyi. Dia lari daripada jawatan tertinggi demi mencari redha ilahi. Itulah kisah Abi Qilabah. Namun tetap bersyukur walaupun ujian yang datang dikeliling sampai anak mati masih terus diuji. Apatah lagi kita yang mempunyai segala jenis kenikmatan, kemewahan dan kelebihan, hanya sedikit ujian dah kita nak marah. Maka memang kita tak boleh jadi Abi Qilabah. Tapi jangan cepat gelabah. Jangan cepat gelabah. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah minggu depan kalau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihatnya tubuh badan, kita akan kembali kepada dan sabda Nabi SAW. Khalaqallahu al-imana wa hafahu wa madahu wa bisamahati wal haya wa khalaqallahu al-kufra wa dhammahu bil bukhli wal jafa. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, saya buka soalan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Saya ni Zalilah ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya kenal. Dengar suara pun. Tahu, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada dengar satu tuan guru berkata sebelum tidur kena buat sunat 2 perkara. Saya pun tak berapa faham. Dia kata tidur malam kena buat wasiat. Bubur bantal. Lepas tu dia kata
wasiat tu lah kita kena buat lah. Dia kata lepas tu apabila kita mati, dia kata orang orang yang buat wasiat boleh bicara. Orang yang tak buat wasiat tu mendiamkan diri dalam kubur. Lepas tu minta tolong Ustazah bagi Okey, pencerahan bagi. bila saya tak faham maksud dia wasiat tu. Okey, baik, baik, Terima baik. kasih Ustazah. Okey, terima kasih, terima kasih. Yang dimaksudkan disuruh buat sebelum tidur untuk buat wasiat bubuh bantai, ini adalah satu kata-kata majaz atau satu kata-kata kiasan. Seandainya kita yang belum buat wasiat, nah, maka berwasiatlah. Nah, usikum wa usikumullah. Berwasiatlah kamu. Sekurang-kurang wasiat kita tinggalkan kepada ahli kita, ahli waris kita, iaitu dengan ittaqullah. Suruh mereka bertakwa kepada Allah. Kalau tidak, jenuh nak tulis wasiat tu. Banyak serta harta ni berlambak-lambak satu persatu. Jadi kita sebagai orang Islam memang disuruh buat wasiat. Bukan kata nak tidur. Maksud dia, hang boleh tidur lena ke kalau hang tak buat wasiat lagi. Buat wasiat. Buat wasiat. Dinasihatkan sangat-sangat. Jikalau kita belum berwasiat, tulis wasiat. Nah, pada pembahagian itu, nescaya tak menyesal. Pergi jumpa ahli-ahli agamawan yang bijak pandai dalam bahagian faraid. Berwasiat dah. Seandainya kita tak mempunyai apa-apa harta, berwasiatlah dengan satu wasiat. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai anak-anakku. Seperti mana kita tengok satu kisah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Sebelum wafatnya beliau, dia bertanya kepada anak-anak dia, aku berwasiat kepada kamu untuk berpegang di atas jalan agama ni. Agama ni agama yang benar. Agama ni agama dunia akhirat. Ini agama Islam lah. Maka apakah kamu akan menganuti agama lain daripada ini? Keseluruhan anak-anaknya mengakui kami beriman dengan Allah dan juga Rasul. Apa-apa yang datang. Itu wasiat ini yang dibuat oleh Nabi Allah Yaqub pada saat-saat dia nak mati. Jadi kita ni sementara masih sihat, berwasiatlah. Jangan kamu tidur sebelum kamu berwasiat. Itu saya kata kata-kata majaznya. Janganlah kata duduk bersenang lagi sebelum kita berwasiat. Tulis wasiat. Tulis. Sekurang-kurangnya ada penulisan. Kerana orang yang berwasiat itu boleh berkata-kata. Maksud dia, ada surat yang dia tinggalkan, maksud dia boleh tak jawab dengan Allah nanti. Apakah pesanan yang kamu tinggalkan? Apakah wasiat yang kamu tinggalkan? Sebelum kamu mati, kita ada pesanan kita tinggalkan. Untuk yang kita tinggalkan. Sementara orang yang tak ada wasiat, tak ada apa-apa pesan. Tak ada. Bisu. Kelu. Jadi yang ditinggalkan untuk anak-anak adalah pembahagian harta yang mungkin berlaku kezaliman, bergaduh adik-beradik, putus saudara dan sebagainya. Itu maksud ulama ni. Bukanlah dia kata tiap-tiap malam tulis bubuh bantai, tulis bubuh bantai. Maksud dia, tulislah wasiat siap-siap, simpan elok-elok. Simpan bawah bantai itu satu kata majaz. Simpan elok-elok. Sampai masa dia, kita dah mati, mereka buka. Itulah orang mati boleh bercakap. Melalui wasiat yang ditinggalkan dan pesanan-pesanan yang terbaik. Kita kalau nak tulis wasiat ni, panggil 2 orang. Seeloknya kita carilah seorang peguam, suruh tulis. Kita duduk di depan, kita tanda tangan. Kita dah bagi semua. Lepas tu tengok-tengok, tak mati lagi. Kata makin bertambah wasiat lagi. Tambah lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zalilah. Sama-sama kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Halo, anak jawab. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya Kak Rohana. Ustazah, kadang-kadang Allah macam selalu uji kita. Kita ni bukanlah orang yang sabar pun. Kadang-kadang ujian tu ujian kecil je pun. Tapi kita tak sabar. Kenapa ya Ustazah? Okey, baik. Baik Kak Nana. Kadang-kadang Allah selalu uji kita. Allah ni selalu uji kita. Kenapa Allah selalu uji kita? Sebab Allah tahu kita boleh menerima ujian tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak akan memberati satu-satu masalah kepada orang tu kecuali dia tahu orang tu boleh bawa.
Kita kata, awak lah Allah uji aku ni dah tak sabar. Kita kata kita tak sabar. Tapi Allah kata, aku tahu hang sabar. Hang boleh terima. Maka aku pilih kamu sebab aku sayang kepada kamu. Aku bagi yang ni. Yang ni bagi kat dia. Dia boleh. Jadi, kerana kasih sayang Allah, maka Allah pilih kita kerana kasih dan sayang. Awak lah aku je yang kena. Awak dia pun tak kena kerana Allah sayang dekat kita. Bila dia sayang dekat kita, asyik-asyik kita saja yang dia cari. Nah, bersyukurlah kerana ujian itu datang kepada kita, tidak kepada yang lain. Kenapa? Kerana Allah tahu kita sabar. Kita yang kita tak sabar. Tapi Allah tahu kita sabar. Kerana kasih dan sayang daripada Allah. Terima kasih Ustazah. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Liza. Saya nak tanya, kalau kita berniaga lah kan, kalau ada orang berniaga, macam contoh barang tu RM7.99. Masa pelanggan banyak kan, dia tak akan bagi RM7.99 kan, macam round kita macam RM8 kan. Kita perlu bagi tahu, explain kat dia bagi 1 sen ke, atau kena minta halal ke, atau macam mana agak dia faham ke, macam mana? Apa boleh Ustaz? Okey. Okey, baik. Terima kasih Liza. Ni masalah muamalat. Masalah berjual beli lah. Kan? Ya. Mereka akan bundarkan lah. Nah, mereka akan bundarkan angka yang terdekat. Jadi, pada catatan tulisan tu dia 99 sen. Kita sebagai pelanggan, kita akan kira 99 sen lah. Tapi bila masuk dalam cashier tu, dia dah kira RM8 lah. Kan? 1 sen sebenarnya, si penjual kena minta halal. Walaupun 1 sen. Nah, kena minta halal. Jadi, memang dinyatakan dahulu, sen-sen dah tak ada, hanya sekadar pada tulisan. Maka kita menerima lah. Tapi kalau kita tak faham, kita tak menerima, yang dia tulis 99 sen. Maka 1 sen tu dia wajib minta halal. Wajib minta halal. Walaupun 1 sen, bukan hak kita. Wajib minta halal. Abang dia kata dibundarkan. Lepas tu kata, alah 1 sen pun nak kira. Bukan masalah berkira. Ini masalah halal dan haram dalam jualan. Kalau dah 10 orang dia punya duk bundar, dia dapat dah sekupang. Tidak? Kalau 100 orang dia dapat dah RM1. Kalau 1000 orang dia dapat RM10. Tak ke banyak tu? Kan? Kerana 1 sen sahaja boleh menyebabkan seluruh harta itu menjadi haram. Maka wajib minta halal. Kita sebagai pelanggan kita boleh tanya, ni macam mana ni? Halal. Halal boleh. Tapi kena minta lah. No? Maknanya kita kalau sebagai penjual, setiap customer, pelanggan kita kena explain lah. Ya, betul Liza. Ya, betul Liza. Nak bagi 1 sen pun macam orang mau ke tak mau tak tahu. Betul lah kan. Tapi kena minta halal. No? Memang orang tak mau lah 1 sen. Kalau dulu kita buat kata, macam ayah saya lah, Allah yarham ayah saya. Tak apalah kita buat bayar DIP. Kan dulu kita bayar DIP ada. Sekarang ni mana ada bayar DIP. Itu dia pun semua bundarkan. Tapi kena ingat, kena minta halal. Walaupun dibundarkan kan. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Okey, ada soalan lagi tak? Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ji, silakan. Okey, tadi Ustazah ada cakap berkenaan dengan cuka tadi kan. Maksudnya kita patutnya adalah setiap rumah ada cuka kan. Jadi cuka tu dalam keadaan dia dalam botol ke ataupun kita kena buka letak mana-mana tempat tertentu ke ataupun macam mana? Dan selain daripada cuka yang kita makan tu, cuka kurma ke, cuka delima ke apa-apa sebarang cuka boleh juga ke? Ya, boleh. Alhamdulillah, baik. Cuka ni, masalah cuka, kalau kita nak tinggal rumah yang tak ada penghuni apa-apa, baru kita bubuh di dalam bekas mangkuk ataupun cawan yang terbuka, letak di tengah rumah. Contoh dia letak di atas meja makan ke, ataupun di atas meja di ruang tamu. Nah, untuk menghindari daripada dihuni oleh jin kafir dalam rumah tu. Jin Islam masuklah. Okey, jin kafir dia tak boleh masuk selagi ada cuka. Dan kalau kita duk ada dalam rumah tu, macam hari ni kita memang kena keluar dalam rumah. Kita duk ada dalam rumah, maka kena ada juga dalam bahagian botol yang bertutup. Saat lagi orang lain tak bagi tumpah, kita bagi tumpah. Nah, dalam bahagian yang bertutup, tak kiralah sama ada cuka delima ke, cuka kurma ke, cuka apple ke, apa sebarang jenis cuka. Janji nama dia
cuka. Nah, sebab kan Nabi ada sebut di dalam beberapa hadis sebaik-baik makanan adalah cuka. Orang yang tak ada cuka dalam rumah dia ni sama macam orang tak ada kurma dalam rumah dia. Orang tu orang fakir. Miskin lagu mana adalah juga cuka. Cuka nak makan dengan apa macam-macam tak apa. Ada sebab Rasulullah pernah cicah roti dengan cuka. Nah, kan dia tak ada kuah apa nak cicah. Dia cicah dengan cuka. Dia kata inilah sebaik-baik makanan. Jadi kalau kata cuka tu ada dalam rumah kita, dapat pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Lagi satu, minggu lepas kan ada sahabat tanya tentang buku rujukan ataupun kitab rujukan berkenaan dengan cerita-cerita ataupun sirah-sirah yang berkaitan dengan contohnya macam minggu lepas Ustazah ada cerita berkenaan dengan Ummu Salamah kan. Jadi kan apakah nama kitab ataupun di mana kita boleh dapatkan? Okey, kisah-kisah yang sedemikian saya ni rujuk terus kepada tuan-tuan guru lah untuk guru yang masih lagi hidup apabila saya tanya dia cerita macam ni melalui kitab-kitab, insya-Allah saya akan cuba tanya dia kitab mana yang dia ceritakan dan kita boleh sama-sama untuk mempelajari sebab saya juga bercadang kerana Syama'il Muhammadiyah hampir khatam dan kita akan membaca tentang sirah para sahabat pula untuk lebih menjadikan kita ini sebagai orang yang dekat dengan mereka, walaupun kita bukan muqarrabun dengan Allah tapi dekat mereka. Sahabat itu termasuklah di antara isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun kitab wallahu alam saya tak berani nak bagi tahu sebab kitab ni dia macam-macam jenis. Ada yang depa ambil dalam kitab ni, ada ambil kitab ni, ada tak disusun secara satu buku. Kisah pasal ni. Kalau ada pun secara tak terperinci. Macam kisah wanita yang berada di sekitar Rasulullah. Ada cerita semua tentang isteri. Tapi bukan secara terperinci. Kita kena pergi rujuk dalam kitab lain pula. Sebab tu yang jadi. Kalau aku mau tutup ni kita tengok. Kitab berlambak-lambak. Sempatkan dia baca. Rupanya otak dia dah ada dalam tu. Saya dia ambil kitab ni. Adanya sirah demi sirah. Yang nak habaq secara macam kisah Nabi ni Syama'il Muhammadiyah kita ambil kita boleh baca. Rupanya dia ada lagi dalam kitab macam-macam lagi jadi mohon maaf saya tak boleh memberi secara khusus nama satu kitab. Mohon maaf je sebab saya merujuk pada kitab yang berjenis-jenis kitab. Mohon maaf je. Okey, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Jah, silakan. Kak Jah nak tanya tentang solat kat surau kan. Macam kita berjemaah. Habis macam kedudukan saf kita tu macam bengkang-bengkok lah. Habis macam mana hukum dia tu dapat pahala saf ke, tak ke? Sebab adalah kawan tanya kan. Macam mana tu Ustazah? Okey, baik Kak Jah. Dan ni pahala tentang soft ni dah habis dah sejak main dengan penyakit COVID-19. Pahala soft ni dah habis. Pahala kita dah tak boleh duduk nak dekat pun tak boleh. Kita kena berjarak. Yang tu dah tak ada dah pahala soft. Hak yang bengkang-bengkok ni tak satu ada, telang tu tak ada. Telang ada. Jadi mengakibatkan berlakunya bengkang-bengkok. Adakah dapat pahala? Dia cuma mengurangkan pahala soft tetapi tidak mengurangkan pahala solat. Soft kalau tak lurus kurangnya pahala soft. Tak dapatlah pahala soft. Tapi dia tak mengurangkan pahala solat berjemaah itu tersebut. Okey Kak Jah. Okey, terima kasih Ustazah. Kan tutup dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Janita. Okey Ustazah, saya nak tanya soalan berkenaan dengan ujian yang Ustazah cerita ni memang seronok lah. Ustazah saya nak tanya kalau kata untuk seorang ni kan dia rasa macam kita faham lah ujian ni musibah ni turun untuk tujuan hapuskan dosa kita antaranya lah kan, naikkan darjat kita kan. Untuk seorang ni yang dia rasa macam
tak ada kurang ujian atas diri dia lah kan. Kurang ujian atas diri dia, dia merasakan mungkin sebab macam kita tahu kata ujian ni atas tingginya iman seseorang lah, kadar iman seseorang kan. Kalau iman dia tinggi, tinggilah ujian dia. Tapi untuk seorang yang kurang diuji ni, adakah sebab iman dia kurang, Allah tak uji dia? Dan boleh ada berperasaan macam tu dan ada juga yang Allah mengatakan kira kira ujian tu ada penghapus dosa lah, kira mudah untuk dia matilah untuk sebelum dia bertemu dengan Allah lah kan. Waktu ujian saat dia mati tu diringankan kan. Untuk orang yang kurang ujian ni pula tu, macam mana dia ada perasaan bila aku ni tak ada ujian, kurang ujian, Allah tak pandang ke, nanti susah ke nanti perakhiran, susah nak bertemu Allah. Bolehkah dia berperasaan macam tu? Yang kurang ujian ni Ustazah. Okey, yang soalan pertama. Okey, soalan kedua, kalau kata seseorang tu masa zaman kanak-kanak lah, untuk kanak-kanak ni kan, masa kecil ni, zaman kanak-kanak ni, dia diuji lah masa zaman kanak-kanak. Masa tu dia bukan sabar lah, dia macam redha je lah, pasrah lah kan. Adakah ujian masa kecil ni dia diterima sebagai ada pahala untuk dia, ataupun adakah menaikkan darjat dia masa dia dewasa lah kan? Itu soalan kedua. Okey, baik. Terima kasih Nah. Berkenaan dengan ujian lah, ada orang yang diuji tinggi, teruk. Kita tengok lah, kalau nak dibandingkan dengan kita, taklah sebanyak mana. Okey, kita tengok orang yang diuji hebat ni, kita kata dia ni kekasih Allah, dikifaratkan dosa dia, berat ujian dia dekat dengan Allah. Sementara orang yang tak kena, bukan tak ada tapi sikit, tak teruk. Adakah aku ni dibenci oleh Allah? Adakah aku ini Allah Ta'ala tak pandang pada aku? Maka dengan sebab itu dibiarkan aku begini. Sebenarnya dalam senang kita itu adalah ujian. Itu ujian kita. Bila kita senang, kita tak ada masalah. Kita tengok orang lain yang ada masalah depan mata kita. Itu satu ujian. Adakah kita nak biar? Adakah kita nak biar? Kita kena bantu dia apabila orang yang diuji hebat itu duduk di depan mata kita. Kita tahu, kita dengar, kita tengok. Nah, jadi tindakan yang ini ujian untuk kita. Oh, tak senang tengok depa susah. Aku tak senang. Sebab tu Rasulullah sebut, tidak akan halal seseorang itu yang tidur lena sementara dalam kekenyangan, sementara jirannya kelaparan. Dia Allah Ta'ala uji dengan kekayaan, kesenangan, tidur lena, bumbung tak bocor, tilam empuk, makan kenyang. Dia ada jiran dia yang kelaparan, yang tak boleh lena, bumbung bocor apabila hujan, nak tidur beralaskan tikar ataupun mungkin tilam yang lemek, yang nipis, sakit badan dia. Ujian pada orang yang tak terima ujian. Hang nak biar saja ke? Hang nak tidur buat tak tahu saja ke? Sementara jiran hang yang lain kelaparan, susah tak boleh lena. Hang nak duduk saja ke? Ujiannya ambil kesenangan kita ni, berkongsilah dengan yang kekurangan tu. Itu ujian tu. Ujian atas kesenangan. Adakah kita nak buat pekak telinga, pejam mata, tak memandang? Nah, kita ada kesenangan, ujian dalam kesenangan. Kita jangan ingat, aku ni tak kena apa-apa ujian. Rupanya, ujian kesusahan orang lain tu tanggungjawab kita yang senang ni. Itu ujiannya. Tapi kalau kita buat tak tahu saja, ujiannya adalah neraka. Nah, sebab kita bersaudara, kita hidup sedaging, satu jasad. Maka kita kena ambil tahu tentang kesusahan orang lain melalui ujian kesenangan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Soalan yang kedua berkenaan dengan ujian yang daripada kecil. Ada orang yang daripada kecil kita tengok kesusahan yang dia tanggung. Sakit dia. Sakit menderita. Contoh kita kata yang sakit menderita. Daripada kecil sakit. Apabila kita ni menerima ujian daripada kecil, ujian dia, pahala dia mengkifaratkan dosa ibu bapa dia, waris dia. Si anak tu, dia tak ada apa lagi sampai kepada akil baligh. Cuma pengalaman daripada kepayahan dan kesusahan itu membuatkan dia lebih dekat dengan
Allah. Pahalanya dapat kepada kedua ibu bapa dia. Yang sabar mengasuh dia atas ujian yang diberikan oleh Allah pada anak tu. Kalau kata si anak tu ada dua ibu bapa lah, macam mana pula dengan cerita kesusahan yang dialami oleh anak yatim piatu yang daripada kecil? Macam mana pahala dia yang amat? Adakah pahala untuk dia? Okey, tidak ada pahala ketika mana dia belum akil balik, namun ianya mendekatkan martabat dia dengan Allah di antara orang yang disebut sebagai muqarrabun, orang yang akan hampir dengan Allah. Dia dah banyak susah, dari pengalaman kesusahan dia, maka lebih memudahkan dia untuk dekat dengan Allah dan juga Rasul. Namun apabila daripada kecil memang ujian, kalau diberi kepada orang yang kecil-kecil, pahala dapat kepada kedua ibu bapanya. Kalau tidak ada pahala kedua ibu bapanya, maka pengalaman itu akan Allah Ta'ala dekatkan diri dengan Allah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu patah pepatah Melayu dah. Wallahualam. Dan kita mohon maaf andai terkurang. Alhamdulillah Ustazah, terima kasih atas Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Juga semua kepada kawan-kawan yang tanya soalan. Terima kasih. InsyaAllah, insyaAllah. Dapat ilmu, dapat kefahaman. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah, insyaAllah. Amin, amin ya Allah. Okey. Tak ada apa no. Tak ada apa. Terima kasih semua atas kesudian meluangkan masa bersama-sama dengan saya untuk sama-sama kita bermuzakarah, membincangkan ilmu Allah yang maha hebat, yang maha luas ini yang tak pernah selesai sampai bila-bila. Kalau dipanjangkan umur, kita bertemu lagi. So insyaAllah nah, di atas satu kitab hadis Qudsi. Wallahu'alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.